Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, semua sihat hari ni? Okay, Alhamdulillah sihat hari. Hari ni saya jaga rumah seorang nanti tak apa. So, hari ni saya akan sambung bab 5 iaitu bab ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Hari ni algebra lah kan? Bab berapa hari ni? 20 berapa ni? Hari ini ialah 28 dan 28 dapat 96 dah. Okey. So hari ini kita akan sambung ungkapan algebra bawah tajuk 5.1 iaitu apa? Pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Okey. Sebelum ni kita telah belajar dua subtopik, iaitu yang pertama kita belajar apa itu pemboleh ubah dan seterusnya ada ungkapan algebra. Okey. So sebelum ni kita tahu pemboleh ubah ni terdapat dua jenis, iaitu pemboleh ubah yang tetap dan pemboleh ubah yang tidak tetap. Yang tu kena ingat. Dan contoh-contoh yang saya bagi dulu pun kamu kena ingat. Contoh pemboleh ubah yang tetap apa? Contoh dia adalah jarak daripada suatu tempat kepada suatu tempat. Jarak tak akan pernah berubah. Sebab apa? Sebab contoh daripada Kelang nak ke Kuantan, jarak dia adalah lebih kurang dalam 265 km. Dia tak akan pernah menaik ataupun mengurang lah. Itu adalah contoh pemboleh ubah yang tetap. Dan pemboleh ubah yang tidak tetap, contoh dia adalah suhu. Suhu ni kejap naik kejap turun. Sebab apa suhu naik turun? Sebabkan oleh faktor-faktor luar. Itu adalah contoh-contoh pemboleh ubah yang berubah dan tidak berubah, ataupun yang tetap dan tidak tetap. Okey? Seterusnya ialah ungkapan algebra. Ungkapan algebra ni apa sebenarnya? Dia adalah gabungan satu atau lebih nombor dan pemboleh ubah dengan operasi tambah atau operasi tolak. Contoh sebiji oren pula. Beberapa biji oren. Bermaksud itu adalah X. Kita boleh gantikan dengan apa-apa huruf. Lepas tu jika di dalam bakul tu ditambah 5 biji lagi oren, so dia akan jadi X tambah 5. Ungkapan algebra dia. Dan paling penting, ungkapan algebra tak ada sama dengan. Itu kamu kena ingat. Tak ada sama dengan langsung. Faham? Bermaksudnya contoh ayat dia kan. Ayat dia adalah, dia beri adalah di dalam sebuah bakul ada beberapa biji apple dan ditambah dengan 5 biji apple juga. So bermaksud ungkapkan ayat tersebut jadi beberapa biji yang asal dia kamu gandingkan pada P. Contoh P saya gantikan. So ditambahkan 5. So dia kata nak ungkapan algebra, maksud kita P tambah 5. Ungkapan dia adalah P tambah 5. Ungkapan algebra dia. Okey? Faham? Itu contoh dia. Yang kita dah belajar. Kita dah belajar dah yang ni lepas. Cuma hari ni kita akan belajar tentang 3 perkara, iaitu penentuan nilai ungkapan algebra. Nilai ungkapan algebra. Yang kedua, sebutan algebra dan pekali sebutan algebra. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang sebutan serupa. Sebutan serupa
dan sebutan tidak seruput. Tidak seruput. Alright. Okay. So, untuk yang pertama kita akan belajar tentang penentuan nilai ungkapan algebra. Yang kedua adalah sebutan algebra dan perkali sebutan algebra. Dan yang ketiga adalah sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okay. First kali saya akan pergi kepada penentuan nilai ungkapan algebra. Penentuan ungkapan algebra. Penentuan nilai ni macam mana sebenarnya? Okay, dia macam ni sebenarnya. Senang je. Kita main masuk-masukkan nombor je. Kita ganti-gantikan nombor. Okay, contoh soalan sebagi. Contoh soalan dia soalan senang-senang. Okay. Contoh pertama. Jika P sama dengan negatif 1 dan Q sama dengan 6, cari nilai bagi setiap ungkapan algebra yang berikut. Okay. So A adalah 5P tambah 2Q tolak 3. Ini soalan dia. So dia nak cari nilai ungkapan algebra yang ini. Jika P diberi adalah negatif 1. Okay. So first kali kamu perlu tahu apakah maklumat yang diberi. Maklumat yang diberi adalah P sama dengan negatif 1, Q sama dengan 6. Dan dia nak cari nilai ungkapan algebra ini. Dia nak cari nilai. Okay. So bila dia kata nak cari nilai dan dia beri nilai suatu pun boleh ubah dengan pun boleh ubah ini. So bermaksud kamu kena gantikan sahaja. Okay. So sekarang kamu nak cari nilai P. Nilai 5P tambah 2Q tolak 3. Ini berapa sebenarnya? So senang je. Kamu tahu P adalah negatif 1 dan kamu tahu Q adalah 6. So, daripada ungkapan algebra yang diberi, nampak tak? Dia ada P dan dia ada Q. So, bermaksud P dengan Q ni kita boleh gantikan sahaja dengan nilai yang diberi. So, bila kamu gantikan, kamu kena letak sama dengan 5P. P kamu gantikan, bermaksud kamu buat kurungan, iaitu darab. Okay. So bila kamu gantikan, dia akan jadi 5 darab negatif 1 tambah 2. Q pun kamu gantikan, maka kamu kena darab, buat kurungan. Darab dengan 6 tolak 3. Kamu tahu tak sebenarnya kurungan ini adalah operasi darab. Okay. Bila kamu kira, tekan kalkulator, kamu akan dapat kat sini negatif 5 tambah 12 tolak 3. So jawapan kamu adalah 4. Siap? Macam tu. Okey, contoh lain sebagi lagi. Yang B adalah ungkapan dia adalah 7Q tolak P. Okey. 7Q tolak P. Macam biasa saya kata tadi. Dia maklumat diberi sama sahaja iaitu P negatif 1, Q adalah 6. So, kamu dekat buat sama dengan salin tadi 7 kurungan Q. Q berapa? Q adalah 6. So, kalau Q 6, kamu buat kurungan 6. Lepas tu tolak P. Mana P? P adalah negatif 1. Bermaksud tolak negatif 1. Tutup kurungan. Okey, so kalau yang ini kita selesaikan yang mana dulu? Mesti selesaikan yang dalam kurungan, betul tak? So, jika kamu selesaikan dalam kurungan, bermaksud 6 tolak. Nek akan jadi 4. Orang negatif
positif. Gitu. Dia gap. Negatif dan itu akan jadi positif 1. Bermaksud 6 campur 7 adalah berapa? 6 campur 1 adalah berapa? 7. Bermaksud 7 darab 7 49. 49. Senang kan? Okey, contoh lain. Contoh lain sebagai ni AB. Sekarang kita ambil C pula. C Okey, C adalah jawapan. Soalan ni adalah P kuasa 2 tolak PQ tambah 1/3 Q. Okey. So, soalan yang sama, dia gunakan P sama dengan negatif 1, Q sama dengan 6 dan cara nilai bagi ungkapan algebra ni. Okey, so sekarang kita gantikan sahaja P tu apa, kita gantikan sahaja Q tu apa. Okey, so sekarang P kita apa tadi? Negatif 1. So, kita akan buat sama dengan negatif 1 kuasa 2 tolak P. P berapa tadi? Sama juga negatif 1. Kurungan jangan lupa. Q berapa tadi? Q adalah 6. So, kita dah dapat sini tambah pula 1/3 Q. Q apa? Q adalah 6. Okey. So, sekarang kita boleh selesaikan. Negatif 1 kuasa 2 akan dapat 1. Negatif akan jadi negatif akan jadi dia geng. So, yang akan jadi tambah. Dan 1 darab 6 adalah 6. Yang ini 1/3 darab 6 boleh potong 1, kita boleh potong dapat 2. So dia akan jadi 2. So ini jawapan kita 1 tambah 6 tambah 2 dapat berapa? 9. Gitu je. Boleh? Okey, seterusnya soalan yang ke soalan D pula. Contoh lain yang bisa bagi. Okey. Alright. So soalan D ya. Alright. Soalan D pula diberi adalah 0.5 P tambah 0.2 Q. Macam mana pula ni? Main poin-poin pula. Perkara dia sama sahaja, iaitu kamu gantikan saja sama dengan 0.5 P kita berapa tadi? P kita adalah negatif 1. So kurungan negatif 1 tambah 0.2 Q. Q kita gantikan berapa? Dengan 6. Okey. 0.5 darab negatif 1 dapat berapa? Negatif 0.5 tambah 0.2 darab 6 berapa? Dapat 0 dapat berapa? 1/2. Lepas tu kita selesaikanlah. Negatif 0.5 tambah 1/2. So jawapan hari kita akan dapat 0.7. Alright. So macam tu sahaja kita guna kita gantikanlah untuk penentuan nilai ungkapan algebra. Boleh? Bermaksud contoh soalan itu Yasa boleh bagi penerangan kepada kamu. Dia cakap macam ni. Jika diberi suatu pemboleh ubah tu berapa nilai dan satu pemboleh ubah yang lain berapa nilai dan disuruh cari nilai bagi ungkapan algebra. So, bila soalan dia kata macam ni, kamu kena masukkan nilai pemboleh ubah yang diberi ke dalam ungkapan algebra. Lepas tu kamu selesaikan. Dia akan jadi operasi tambah tolak darab bahagi yang kamu belajar dulu. Itu sahaja. Boleh? Senang kan? Apa pula susah? Senanglah. Okey. Seterusnya alright, so seterusnya saya akan masuk sebutan algebra dan perkali sebutan algebra. Okey, so padam dulu
Sepadam, boleh sepadam. Penentuan nilai ungkapan algebra settle. Okey. Yang pertama ni settle. Kita tunggu. Okey. Yang kedua adalah sebutan algebra. Ini dulu sebutan algebra dan perkali sebutan algebra. Okey. Apa benda sebenarnya sebutan algebra ni dan perkali sebutan algebra ni? Okey, dia macam ni. Sebutan, okey, ini nota nota. Yang pertama adalah sebutan algebra ialah hasil darab apa? Hasil darab suatu nombor dengan pemboleh ubah. Yang kedua, nota nanti setelah nota sekali nota. Yang kedua, sebutan algebra dipisah. Okay. Semua sebutan algebra di dalam ungkapan algebra dipisahkan dengan operasi tambah dan tolak. Dan yang ketiga, yang ini terus pada contoh lah. Sebutan algebra ditulis dalam bentuk hasil darab pemboleh ubah dan perkali. Okey. Contoh sebutan algebra. Contoh sebagi 8M. Okey. So 8M ni apa? 8M ni kita boleh pisahkan. Dia kata apa? Ini adalah sebutan algebra. Sebutan algebra ditulis dalam bentuk darab. Okey, 8M ni sebenarnya dia adalah 8 darab M. So terbuktilah dia adalah bentuk hasil darab, iaitu pemboleh ubah dan perkali. So kalau kita pisahkan 8 darab M, perkali yang mana? Perkali adalah faktor. So faktor adalah nombor, iaitu 8. Ini adalah perkali.
Dan pemboleh ubah adalah huruf pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Okey? So, inilah apa nota yang sebagi ketiga ini, inilah maksud dia. Okey? Dia adalah hasil dalam suatu nombor dengan pemboleh ubah. Itu adalah sebutan algebra. Dan contoh yang kedua ni adalah kita tengok ungkapan algebra kita 8M tolak 3Q. Contoh yang ini. Contoh yang ini adalah ungkapan algebra. Dan di dalam ungkapan algebra ni terdapat sebutan algebra iaitu 8M dengan 3Q. Dan operasi tolak ini adalah menyebabkan diorang terpisah. Okey, faham? Faham tak? Senangnya ni. Okey, contoh contoh sebagi. Takut kamu tak faham pula. Contoh sebagi. Okey. Contoh tadi contoh dua lah kan. Contoh dua. Senaraikan sebutan semua sebutan bagi ungkapan bagi setiap ungkapan algebra berikut. Algebra yang berikut. So A dia bagi 1/3 X tolak 2 Y tambah 6. Okay, so kat sini dia suruh tulis semua sebutan algebra. Okay, yang saya kata tadi, apa saya kata adalah semua sebutan algebra di dalam ungkapan algebra dipisahkan dengan operasi tambah dengan tolak. So kamu tengok, first kali kamu tengok kat mana operasi tambah dan tolak. Okay, operasi tambah dan tolak berada di sini. Di sini dan di sini. So bermaksud yang lain ini adalah sebutan dia. So kita senaraikan sajalah 1/3 X 2Y dan 6 ialah sebutan algebra. Macam tu je. Okey. Contoh lain sebagi 5HK tolak 7H tolak 0.2K tambah 1. So kalau macam ni macam mana pula? Kalau macam ni sama juga. Kita first kali kita check di mana operasi tambah, di mana operasi tolak. Operasi tambah ni berada di sinilah dengan operasi tolak, tambah. Okay. So bila kita dah kenal pasti operasi tambah dan tolak, yang memisahkan sebutan dia adalah tolak dan tambah kan. So yang sini adalah sebutan algebra, di sini adalah sebutan algebra, di sini adalah sebutan algebra dan di sini adalah sebutan algebra. So semua sebutan algebra dia ialah 5HK 7H 0.2K dan 1 ialah sebutan algebra. Itu sahaja. Okey, boleh? Okey, contoh lain saya nak tengok kefahaman kamu juga. Contoh 3 pula sepanjang Contoh yang ketiga. Contoh 3.
Tentukan bilangan sebutan. Tentukan bilangan sebutan. Tentukan bilangan sebutan dengan sebutan dalam ungkapan algebra berikut. So A adalah 6x tambah 7 dan B adalah mn tambah 3m tolak n tolak 10. Okey. So, untuk kita tahu berapa bilangan sebutan dalam ungkapan algebra ni, kita tengok benda operasi apa yang memisahkan sebutan-sebutan berikut. So, saya katakan tadi adalah operasi tambah dan tolak kan? So, macam biasa secari di mana operasi tu. So, kalau kat A ni operasi adalah tambah yang memisahkan antara sebutan. So, bermaksud 6x ni adalah satu sebutan dan 7 pun adalah satu sebutan. So, kalau kita kira dia ada berapa sebutan? 1, 2. So, dekat sini adalah 2 sebutan. Bilangan dia adalah 2. Okey, so kalau kat sini kamu cek mana operasi tambah tolak yang memisahkan sebutan-sebutan berikut. So, tambah dekat sini, tolak dekat sini, tolak dekat sini. So, bermaksud sebutan algebra dia adalah mn, 3m, n dengan 10. So, kalau kamu kira ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. So, bermaksud kat sini ada 4 sebutan. Macam tu je lah. Okey, ini untuk pemahaman kamu. Boleh? Alright, good. Seterusnya. Okey, seterusnya contoh lain boleh bagi ialah sekarang contoh yang keberapa? Yang keempat lah. Sepanjang boleh Okey, boleh. Sedap. Yang keempat. Contoh yang keempat ialah soalan dia tentukan perkali. Tentukan perkali pula. Tentukan perkali bagi pemboleh ubah yang dinyatakan dalam setiap sebutan algebra yang berikut. Dan berikut panjang juga soalan dia. So A adalah negatif 6y, B adalah 0.9 ABC. Okey, kat sini diberi adalah pemboleh ubah dia. Pemboleh ubah ialah y. Dan sini diberi pemboleh ubah ialah AC. Alright. So, tadi kita dah belajar. Jika kat belah sini, jika dia kata 8M ni dan M ni adalah pemboleh ubah, maksudnya yang darat yang lain itu adalah perkali. So kita apply balik dalam soalan ini. So, jika dia kata pemboleh ubah itu adalah Y, maka perkali dia adalah yang selain Y. Kalau kamu untuk Y yang tinggal berapa adalah negatif 6. So perkali dia adalah negatif 6. Okey, so sekarang kamu tengok sini pula. Yang B, dia kata pemboleh ubah dia adalah AC. A dengan C. So bermaksud kita tutup A, tutup C. So perkali kita adalah
0,9 B. Itu saja. Boleh? Senang? Okey, good. Okey, contoh lain. Contoh lain saya boleh bagi. Okey, contoh seterusnya adalah contoh 5 sepadan. Faham tak? Faham? Okey, good. Okay, sepadan. Sepadan yang contoh yang kelima. Okey. Contoh yang kelima pula. Soalan dia, kita suruh cari apa? Diberi sebutan algebra. Diberi sebutan algebra 2P kuasa 2Q nyatakan dan perkali bagi setiap yang berikut. Bagi setiap yang berikut. So apa? Disuruh diberi sebuah angka algebra nyatakan perkali bagi setiap yang berikut. Okey. Alright. So yang A adalah P kuasa 2Q. B adalah P kuasa 2. B adalah P kuasa 2. Okey. Okay, so dia kata P kuasa 2Q dengan P kuasa 2. Yang ini soalan-soalan dia adalah dia punya pemboleh ubah. So kita tengok daripada ungkapan algebra. Ungkapan algebra kita adalah 2P kuasa 2Q sama dengan juga 2 darab Q darab Q darab dengan 2 darab P, sorry. 2 darab P darab P darab Q. Okay. So kat sini, kamu tengok di sini adalah pemboleh ubah dia P kuasa 2. So kita tutup P kuasa 2. So perkali dia adalah, kalau kita tutup P kuasa 2 dengan Q, perkali dia adalah 2. Macam tu. So kalau yang ini kita tengok balik. 2P kuasa 2Q, kita tutup P kuasa 2. So perkali dia adalah 2. So P kuasa 2 dapat 2Q. Gitu. Itu dia. Boleh? Boleh tak? So kamu faham tak yang ketiga-tiga apa itu sebutan algebra dan apa itu perkali sebutan algebra? So basically dalam sebutan algebra ni dia ada dua komponen. Yang pertama, ia adalah suatu nombor ataupun perkali dengan pemboleh ubah. Itu sahaja, dia ada dua. Dalam satu sebutan tu dia mesti ada dua. Yang pertama adalah perkali dan yang kedua adalah pemboleh ubah. So jika macam soalan tu diberi dan dinyatakan yang sebenarnya P kuasa 2Q ni adalah P kuasa 2 darab dengan Q ni dia adalah pemboleh ubah. Maksudnya yang selain daripada yang ini dia adalah perkali. Itu sahaja. Boleh? Okay, settle. Settle untuk yang kedua. Alright. Seterusnya. Okay, seterusnya kita akan masuk yang ketiga iaitu sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Okay. Sepadam sebutan serupa dan sebutan tidak serupa.
yang terakhir kita akan belajar tentang sebutan serupa dan tidak serupa. Dan sebutan tidak serupa. Okey, nota dulu Nota dulu kita pergi by definition. Okey. So sebutan serupa ialah sebutan-sebutan yang mempunyai pembeli ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Okey, itu nota pertama. Nota yang kedua, sebutan tidak serupa pula apa? Sebutan tidak serupa ialah sebutan-sebutan yang tidak mempunyai pemberi ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Okey. So beza dia hanyalah pada tidak. Kalau sebutan serupa, dia mesti mempunyai pemberi ubah yang sama dan kuasa yang sama. Tetapi kalau sebutan tidak serupa, dia adalah tidak mempunyai, maksudnya tak ada pemberi ubah yang sama dan bukan kuasa yang sama. Okey? Itu nota. Contoh se boleh bagi. Contoh kita boleh bagi contoh 5H dengan 6H. So ni adalah sebutan serupa atau sebutan tidak serupa. So kita cek tadi, kalau sebutan serupa dia mempunyai pemberi ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Okey, so sekarang kita tengok pemberi ubah kita apa? So pemberi ubah kita adalah H dengan H. So kalau kat sini H, kat sini H. Dan kita tengok kuasa dia berapa? Kuasa dia adalah 1. So sini pun kuasa 1. So bila dah satisfy, bila dah menepati ciri-ciri sebutan serupa, maksudnya 5H dengan 6H ni adalah sebutan serupa. So basically apa yang saya boleh katakan, kamu nak tahu suatu sebutan itu sebutan serupa ataupun tidak, main point dia adalah kamu tengok pada pemberi ubah dia. Itu sahaja. Jika pemberi ubah dia sama dan dia punya kuasa pun sama, maka sebutan dia adalah sebutan serupa. Jika tidak, sebutan dia adalah sebutan tidak serupa. Gitu je. Okay, contoh contoh 6 kiranya. So contoh 6 sebagai contoh 6. Okey. Tentukan sama ada, tentukan sama ada, tentukan sama ada, sama ada, tentukan sama ada setiap pasangan sebutan, setiap pasangan sebutan. Setiap pasangan sebutan yang berikut ialah sebutan serupa ataupun sebutan tidak serupa.
So, untuk soalan yang pertama iaitu A 0.5Q dengan 4Q. Soalan B adalah negatif 1.2PQ dengan 7PQR. Dan C adalah 3XY dengan 9XY kuasa 2Y. Dan yang terakhir adalah D iaitu 2/5AB dengan 5BA. Alright. So, macam mana nak selesaikan? So, nak selesaikan mudah saja. Kita nak tentukan sama ada sebutan-sebutan ini adalah sebutan serupa ataupun tidak serupa. Okey, pertama sekali saya kata tadi kita kena cek apa pemboleh ubahnya dan kita kena pasti apakah itu pemboleh ubah. Pemboleh ubah adalah unknown kan? Unknown, iaitu kamu tak tahu, iaitu apa? Abjad ataupun huruf. So kamu tengok kat sini. Huruf dia adalah Q. Dan sini pun huruf dia adalah Q. Yang nombor kamu abaikan dulu. Abaikan je, tak ada apa-apa. So kamu tengok kat sini Q, kat sini Q. Kuasa dia berapa? Kuasa dia adalah 1. So dia menepati ke tidak sebutan serupa? Menepati kan? So yang ini adalah sebutan serupa. Okay, good. Seterusnya, sekarang kamu tengok kat sini. Dekat mana dia punya pemboleh ubah? Pemboleh ubah dekat sini adalah PQ, kat sini adalah PQR. So, kamu tengok PQ dengan PQR sama ke tidak? Tak sama sebab apa? Sebab kat sini ada R. Kalau tak ada R1 dah sama. So, jika tidak sama, nampak? Dia akan pergi kepada ciri yang tidak serupa. So, yang sini adalah sebutan tidak serupa. Macam tu je. Alright, so sekarang kamu tengok sini pula soalan C. XY dengan X kuasa Y. Kamu tengok XY dengan XY. Dia dah sama dah. Dah tepat dah satu pemboleh ubah. Dah tepat dah satu ciri. Iaitu pemboleh ubah yang sama. Tetapi dia tak menepati kuasa yang sama. Sebab apa? Dekat sini kuasa 1, dekat sini kuasa 2. So bila dia tidak menepati ke semua ciri-ciri sebutan serupa, automatically dia akan jadi sebutan tidak serupa. So dekat sini adalah sebutan tidak serupa. Tidak serupa. Dan yang terakhir, kau tengok kat sini AB, kat sini BA. Kenapa dia macam lain sikit kan? Okay, sebenarnya kalau kat sini kamu pecahkan dia akan jadi A dengan B. Kat sini dia akan jadi B darab A. Kalau setukar A darab B, still sama ke tidak? Se-switch. Still sama kan? So bermaksud dia punya pemboleh ubah AB ataupun BA still AB ataupun BA, tak kisah mana kedudukan dia, asalkan dia punya huruf adalah huruf yang sama, maka di sini adalah sebutan serupa. Okey. Macam itu sahaja. Boleh? Alright, good. So, basically kita belajar pada hari ini 3 benda lah. So, nanti saya akan bagi latihan dalam Telegram. Sebelum tu, saya nak buat rumusan. Okay, saya nak buat rumusan apa? Ada orang call ke? Okay, so saya nak buat rumusan pada hari ini. Kita belajar 3 benda. Yang pertama kita belajar tentang apa? Siapa boleh tahu saya? Kita belajar tentang penentuan nilai. So kalau soalan tu dia suruh cari penentuan nilai, dibagi pemboleh ubah tu berapa nilai dia, kita masukkan sahaja nilai ke dalam ungkapan algebra diberi.
Okey, itu yang pertama. Yang kedua kita belajar tentang sebutan algebra dan pekali sebutan algebra. Okey. So, sebutan algebra ni dia ada dua komponen. Yang pertama dia adalah pekali dan yang kedua adalah pemboleh ubah. Selalunya pekali adalah nombor dan selalunya pemboleh ubah adalah huruf. Itu sahaja. Alright? Dan terakhir kita belajar tentang sebutan serupa dan sebutan tidak serupa. Sebutan serupa adalah pemboleh ubah yang sama dengan kuasa yang sama. Itu adalah sebutan serupa. Iaitu huruf, kita tengok pada pemboleh ubah, kita tengok pada huruf saja. Jika huruf tu sama, macam ini, huruf dia sama Q dengan Q, automatik dia akan jadi sebutan serupa. Kalau sebutan tak serupa, maksudnya sebutan dia punya pemboleh ubah tu berbeza lah. Itu sahaja untuk hari ini. Okay, boleh? So, kita akan jumpa di Telegram. Okay, thank you semua. Assalamualaikum.